Masjid Nabawi Madinah. Selepas 13 tahun di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Tahun pertama berdakwah kepada orang-orang Bani Israel. Tahun kedua bertemu tiga agama Islam, Kristian dan Yahudi. (17 Ramadan tahun kedua hijrah berlaku perang Badar Al-Kubra. Selepas perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung dan mengeluarkan Bani Qainuqa kerana mengancam untuk memerangi Rasul. Enam Syawal tahun ketiga hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah dalam peperangan Uhud kepada tentera Quraisy. Tahun keempat hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlibat dalam peperangan Badar II Al-Sugra. Tahun keempat juga orang-orang Islam dibunuh dalam peperangan Ar-Raji' dan Bir Ma'unah. Awal tahun kelima hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan Bani Nadir Yahudi dari Madinah. Akhir tahun kelima hijrah, Rasulullah dikepung oleh tentera bersekutu Yahudi musyrik Mekah, Bani Sulaim dan Amir, serta Kristian Arab Ghatafan dalam peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq. Selepas peperangan Khandaq, Bani Quraizah yang menyokong tentera Ahzab dikepung. 2,300 Yahudi Quraizah dipancung, perempuan dan anak-anak ditawan pada akhir tahun kelima hijrah. Pada tahun ke-6 hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlibat dalam peperangan Al-Mukhtalik. Akhir tahun ke-6 hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji ditahan serta berlakulah perjanjian Hudaibiyah pada akhir tahun ke-6 hijrah. Pada awal ke-7 hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi dan menawan Khaybar. Pada akhir tahun ke-7 hijrah, tentera Islam terlibat dalam peperangan Mu'tah
dengan Kristian pada pertengahan 7 Hijrah. 3 sahabat Rasul gugur syahid. Zaid bin Harisah, Abdullah Rawaha dan Ja'far bin Abi Talib. Moga-moga ampunan dan rahmat Allah untuk mereka. Pada akhir tahun ke-7 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawan Mekah setelah Mekah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Bani Khuza'ah menyerang Bani Bakar. Selepas penawanan Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlibat dalam peperangan Hunain kaum Hawazin. Pada akhir tahun ke-8 Hijrah, Haji Islam yang pertama dipimpin oleh Abu Bakar Al-Siddiq. Pada tahun ke-9 Hijrah, Rasulullah memimpin angkatan tentera dalam peperangan Tabuk, meletakkan batu sempadan di utara Jazirah. Zulhijjah tahun ke-9 Hijrah, Rasulullah membuat haji yang pertama dan terakhir selepas hijrah, Haji Wida. 3 bulan berikutnya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan jenazahnya dikebumikan di Masjid Nabawi ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makam Rasul selepas 10 tahun berdakwah di Madinah, pada Rabiul Awal tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenazahnya dikebumikan di sini. Ini adalah tempat asal rumah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Semasa Rasulullah hijrah, Rasulullah membuat 3 rumah kecil di sini. 1 rumah untuk istrinya Saudah, 1 rumah untuk Aisyah, dan 1 bilik kecil untuk beliau sendiri. Dan Rasulullah dikebumikan di mana dia wafat, yaitu di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Semasa zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, Masjid Nabawi dibesarkan arah ke kanan sampai ke Babus Salam. Semasa zaman Sayyidina Osman bin Affan, Masjid Nabawi dibesarkan ke arah kiblat. Dan semasa pemerintahan Amir Bani Umayyah Khalid bin Abdul Malik, Amir yang ke-6, Masjid Nabawi dilebarkan sehingga memasuki kawasan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita akan temui bahawa makam Rasul berada di dalam kawasan masjid.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Ini. Tengok ini. Boleh. Semasa Abu Bakar Al-Siddiq wafat, mati, dia meminta untuk dikebumikan di sebelah makam Rasul. Begitu juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi di sebelah kanan kaki sebelah jenazah Rasul, disitulah kubur Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq, dan sebelah kiri kaki Rasul, disitulah dikebumikan jenazah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tanah perkuburan Baqi'. Di sinilah dikebumikan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Sayyidina Utsman bin Affan, Sa'ad bin Malik, Abu Salamah, dan ramai sahabat-sahabat Rasul yang dikebumikan di Baqi' ini. Moga ampunan dan rahmat Allah untuk pejuang-pejuang agama Allah ini. Para perempuan tidak dibenarkan masuk di kawasan perkuburan. Tak perlu. Masjid Quba, masjid yang dibina oleh Rasul apabila sampai di Madinah. Inilah masjid yang pertama dibina oleh Rasul. Pada tahun ke-9 Hijrah, orang-orang munafik membina satu lagi masjid beberapa kilometer daripada Masjid Quba, iaitu Masjid Dirar. Sekembalinya Rasulullah dari Perang Tabuk tahun ke-9 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merobohkan, membakar Masjid Dirar yang dibina oleh orang-orang munafik. Dari ayat 107 dari surah Al-Taubah, sesungguhnya sebahagian orang-orang munafik itu membuat masjid untuk menimbulkan fitnah dan untuk memecah belahkan orang-orang Islam. Dan mereka menanti-nanti kedatangan musuh Allah dan musuh Rasul. Dan ayat 108 dari surah At-Taubah, wahai orang beriman, janganlah sekali-kali kamu bersembahyang di masjid itu. Sesungguhnya masjid yang pertama, yaitu Masjid Quba, adalah lebih afdal bagi kamu untuk bersembahyangnya. Dan apakah masjid yang didirikan atas jalan takwa itu lebih baik ataupun masjid yang didirikan di tepi jurang dan akan rubuh bersama pengikutnya ke dalam neraka Jahannam? Ayat 107, 108 surah At-Taubah. Masjid Quba.
Jabal Uhud pada 6 Syawal tahun ketiga Hijrah. Tentera Quraisy menyerang tentera Islam di Uhud. Tentera Islam kalah dan Ghostan memanjat pergunungan Uhud di belakang. Gugurlah para syuhada. Sayyidina Mus'ab bin Umair, Sayyidina Jubail, dan sudah tentu bapa syuhada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ampunan dan rahmat Allah untuk mereka. Zamzam Tower. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Selepas kematian Abu Talib dan juga Khadijah 2 tahun sebelum hijrah, orang musyrik makin mengancam untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berhijrah bersama Abu Bakar Al-Siddiq, dan untuk mengelakkan daripada pengejaran, Rasulullah dan Abu Bakar berhenti sembunyi di Gua Sur ini. Dengan bantuan penternak unta dan pandu jalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki untanya Al-Qushwa selepas 3 hari berada di Gua Sur untuk berhijrah ke Madinah. Rasulullah tidak melalui jalan tegak, tetapi Rasulullah memilih jalan Laut Merah yang jauh bagi mengelakkan dari dikesan oleh orang-orang musyrik Makkah. Jabal Sur, Padang Arafah, teringat kandungan khutbah Arafah yang Rasulullah sallallahu bacakan pada hari Jumaat 9 Zulhijjah tahun ke-9 Hijrah ketika Haji Wida. Dengarkanlah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, aku tak pasti bahawa aku akan bersama kamu di ketika ini di lain waktu. Maka dengarkanlah baik-baik pesananku ini. Ya ayyuhan nas, sesungguhnya darah kamu dan harta kamu adalah suci buat kamu, seperti sucinya hari ini, sehingga kamu menemui Allah, dan pasti kamu akan menemuinya. Wahai manusia,
Barang siapa yang diserahi amanah, hendaklah kamu serahkan amanah itu kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Wahai manusia, mulai hari ini tidak ada lagi riba di kalangan kamu. Riba Abbas bin Abdul Muttalib tidak lagi berlaku ke atas kamu. Untuknya adalah duit pokok. Kamu tidak menganiaya dan kamu tidak dianiayai. Wahai manusia, mulai hari ini tidak ada lagi hutang darah di antara kamu. Hutang darah yang pertama aku lepaskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Wahai manusia, hari ini syaitan yang minta disembah tidak wujud lagi di sini. Akan tetapi sekiranya kamu cuai dalam perkara yang kecil-kecil, maka sukalah dia. Wahai manusia, sejak penciptaan langit dan bumi, terdapat 12 bulan dalam setahun. Di dalamnya terdapat 4 bulan-bulan suci, 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan antara Jamadil Akhir dan Sa'ban. Menunda-nunda bulan haram itu adalah suatu kefasikan, seperti orang jahiliah menundanya kemudian ditundanya pada bulan berikutnya untuk menggenapkan 12 bulan dalam setahun. Wahai manusia, seperti mana kamu ada hak terhadap isteri-isteri kamu, mereka juga ada hak terhadap kamu. Hak kamu terhadap mereka adalah supaya tidak membenarkan orang yang tidak kamu sukai mengijak lantai rumah kamu. Sekiranya itu dilakukan, maka nasihatkanlah, tinggalkanlah dari tempat tidurnya, atau pukullah 1 pukulan yang tidak mencederakan. Kemudian sesudah itu, berlaku baiklah kamu terhadap mereka. Wahai manusia, aku tinggalkan kamu 2 perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan Al-Sunnah. Wahai manusia, sesungguhnya Islam itu bersaudara, maka damaikanlah di antara mereka. Ya Allah, sudahkah aku sampaikan? Ya Allah, sudahkah aku sampaikan? Ya Allah, sudahkah aku sampaikan? Dengan serentak hampir 100,000 orang-orang Islam yang ada menunaikan haji pada hari itu menjawab, ya, kamu telah sampaikan. Khutbah ini dibacakan selepas waktu zuhur pada hari Jumaat 9 Zulhijjah tahun ke-9 Hijrah. Selepas waktu asar pada hari itu, turunlah wahyu Allah yang terakhir, yaitu hujung ayat yang ketiga surah Al-Ma'idah. Hari ini telah aku sempurnakan agamaku dan nikmatku untuk kamu, dan aku redha Islam itu menjadi agamamu.
3 bulan seterusnya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Itu dikenali sebagai khutbah terakhir ataupun khutbah wida. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi Nina, King Arab Saudi, King Malik Faisal, King Abdul Aziz, semua di atas ni. Dan adalah Jamrah, Aqabah, Ula dan Wusta. Sinilah selalunya Jamrah. jemaah Malaysia akan duduk di hadapan lah. Dia tak ada duduk kat belakang ni. Dia lebih, kalau saya pun dekat jemaah Indonesia selalunya berada di hadapan sana, di sebelah kiri kita. Jerona pada tahun 8 awal Hijrah, selepas mengalahkan kaum Hawazin di Hunain, semua harta rampasan dan tawanan diletakkan di Ja'ronah ini. Sementara Rasulullah dan tentera Islam memburu sisa-sisa tentera Hawazin yang berkubu di Taif. Di sinilah diletakkan harta rampasan yang banyak bersama dengan tawanan-tawanan dari kaum Hawazin. Alhamdulillah. Puncak Jabal Nur, letaknya Gua Hira. Dengan izin Allah, saya sampai di kemuncak Jabal Nur. Bawah sedikit letaknya Gua Hira, tempat turunnya wahyu Allah yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puncak Gunung Nur, Jabal Nur, letaknya Gua Hira. Mana Gua Hira bah? Wan Najmi Iza Hawa. Surah An-Najmi. Apabila bintang mula menurun, sahabatmu Muhammad itu bukanlah keliru. Yang dikatakan itu bukanlah kehendaknya, tapi semuanya adalah wahyu dari Tuhannya. Yang disampaikan oleh Jibril yang cergas, yang menampakkan wajahnya di ufuk yang tinggi. Kemudian Jibril menghampiri dia, hampir, bahkan lebih hampir dari 2 busur anak panah. Dan Jibril mengajarnya apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Surah An-Najmi. Di sinilah wahyu Allah yang pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
dalam keadaan ketakutan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun sambil berlari menuju ke rumahnya, berselubung dengan selimut yang diberikan oleh istrinya. Ketika berselubung itulah turun wahyu Allah yang kedua, Ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselubung, bangunlah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Kain selubung dibuat selimut. Kemudian turunlah wahyu Allah yang ketiga, ayat 1 hingga 10. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, bangunlah, dirikanlah sembahyang pada malam hari, kecuali sedikit sahaja, yaitu kurang daripada 1/2 malam atau kurangi sedikit. Daripada wahyu Allah yang ketiga inilah, daripada malam pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat sekurang-kurangnya separuh malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman bersembahyang lebih daripada separuh malam selama 11 tahun, sehingga 2 tahun sebelum hijrah, iaitu ketika Isra' Mi'raj, perintah daripada Allah sembahyang menjadi 5 waktu sehari semalam. Puncak Jabal Nur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laluan lubang menuju ke arah Gua Hira. Laluan menuju ke Gua Hira. Gua Hira. Lighting, action. Alhamdulillah. Gua Hira. Dia lighting, lepas tu apa, ada kamera, boleh ambil satu. Tempat Rasul bertahanut. Mana je? Apa? Unta yang digunakan untuk Rasul berhijrah bernama Al-Kushwah. Ini adalah pemandangan di ladang ternak unta. Masjid Hudaibiyah pada akhir tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji, tetapi ditahan oleh orang-orang Quraisy dari memasuki tanah haram dan tersekat di Hudaibiyah ini. Sayyidina Osman mengambil masa yang terlalu lama untuk berdamai, membolehkan Islam masuk ke Madinah, tetapi orang-orang Quraisy tetap tidak membenarkannya. Dan apabila terdengar berita Sayyidina Osman bin Affan dibunuh,
maka orang-orang beriman bersama Rasul berekrar bai'ah Hudaybiyah, iaitu mereka akan terus berjuang mempertahankan keimanan dan akan memerangi Mekah untuk membela darah Osman sekiranya Sayyidina Osman bin Affan dibunuh. Perjanjian ini dirakamkan oleh Allah dalam ayat yang ke-10 surah Al-Fat. Dan orang-orang yang berjanji kepada kamu itu Allah meredainya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Barang siapa yang menepati janjinya, barang siapa yang engkar kepada janjinya, dia telah mengingkari janjinya sendiri, dan barang siapa yang menepatinya, maka ganjaran Allah amat besar. Keseluruhan surah Al-Fat adalah mengenai perjanjian Hudaybiyah. Kandungan perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW tidak dibenarkan masuk ke Mekah pada tahun itu. Kemudian Rasulullah membuat Umratul Qadha pada bulan Rejab tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijrah. Mereka tidak saling menyerang antara Mekah dan Madinah. Mana-mana kabilah dibenarkan sama ada hendak menyengutu dengan kerajaan Islam di Madinah ataupun orang-orang Quraisy Mekah. Orang-orang Quraisy yang lari ke Madinah hendaklah dipulangkan kembali ke Mekah. Orang-orang Madinah yang lari ke Mekah tidak perlu dipulangkan balik ke Madinah. Jalan ke Syam melalui Madinah ditutup. Orang-orang pedagang Quraisy hendaklah melalui jalan Laut Merah. Pada tahun ke-7 Hijrah, Rasulullah membuat Umratul Qadha bulan Rejab. Berapa bulan kemudian Quraisy mukir janji membantu Bani Huzail memerangi Bani Bakar. Oleh sebab itu Rasulullah pada akhir tahun ke-7 Hijrah dengan 10.000 angkatan tentera menyerang dan menawan Mekah. Hudaybiyah. Allahumma ya Allah, janganlah kau jadikan ziarah ini adalah ziarah yang terakhir buat kami. Dan kalaulah ini ziarah yang terakhir buat kami, cukuplah surgamu sebagai gantinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Allah, wa qina azabannar. Amin.